Seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kepada Allah SWT kerana telah menganugerah kepada kita masa emas dalam hidup kita. Masa ialah masa dapatnya kita hadir ke masjid ini. Itu anugerah Allah terbesar kepada kita kerana dapat hadir ke masjid. Hadir ke masjid itu adalah di antara yang dikira sebagai usaha untuk kita ini ada amalan salih. Allah berfirman dengan masa, sesungguhnya masa ini rugi. Siapa yang tak rugi? Yang tak rugi beriman dan beramal salih. Siapa yang beramal salih? Antaranya ialah orang datang ke masjid. Ini berpandukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini Sayyidul Mursalin. Nabi ini penghulu manusia. Sayyidul Anam, Sayyidul Mursalin, penghulu kepada Nabi-Nabi. Sayyidul Anam, penghulu kepada manusia. Dan dia penghulu kita di syurga nanti. Dan hariannya ialah ulang alik ke masjid. Siapa yang lebih tinggi daripada Nabi? Dan dia ini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, hariannya ialah ulang alik ke masjid. Itu dikatakan masa emas dalam hidup kita kalau kita dapat hadir ke masjid, iaitu lelaki, terutamanya lelaki. Datanglah ke masjid sebagaimana Nabi ini hadir ke masjid. Bersyukur juga dapat kembali bertemu tuan-tuan setelah 2 bulan tertangguh. Hari ini dengan izin Allah dapatlah kita bersua kembali. Tajuk pada malam ini tajuk yang ke-17, tajuk yang ke-8, tajuknya ialah kematian itu didahului dengan sakarat. Masing-masing anggota tubuh mengucapkan selamat berpisah dan tempat kembali manusia. Saya tengok lagi sekali lagi. Kematian itu didahului dengan sakarat. Masing-masing anggota tubuh mengucapkan selamat berpisah dan tempat kembali. Maksudnya, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Dan kematian itu didahului dengan sakarat. Tak boleh berpisah. Kalau kita dalam hidup kita makan dan minum, tak boleh berpisah. Makan dahulu barulah minum. Dan begitulah juga dah ini. Dua ini, kematian dan sakarat itu ada sedikit perbezaan. Kematian apabila ruh dah dicabut. Sakarat ketika nyawanya akan berakhir, ketika nyawanya akan dicabut keluar. Apabila nyawa dicabut keluar, jadilah satu kematian. Dan dalam Islam, dan kita beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul dan beriman kepada malaikat semua, kita orang Islam, apabila kita mati, kita mulakan kehidupan. Itu yang besar. Mulakan kehidupan selepas kematian itu adalah besar. Amma yatasaalun ani naba'il azim. Mereka bertanya kamu tentang perkara besar. Ani naba'il azim. Antaranya ialah kita mulakan hidup di kubur. Itu di antara perkara besar yang diterangkan oleh Al-Quran sendiri. Dan apabila secara itu sampai ajal, bermulalah sakarat. Apabila nyawa itu dicabut, mana disebutlah mati. Ada sedikit perbezaan antara mati dan sakarat. Mendahului kematian itu adalah sakarat. Sakarat ini pada asalnya sakit dan pedih, terlalu sakit dan pedih asal. Dan untuk kita yang beriman dan ada juga dah amal-amal salih yang kita lakukan, diberi rahmat oleh Allah. Seperti mana imam tadi pun doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rahmah yang kita minta, innaka antal wahhab. Rahmah itu termasuklah rahmah ketika sakarat, rahmah ketika dalam kubur, rahmah ketika di akhirat nanti. Allah hanya memberi satu rahmah saja di dunia. Ada 99 rahmat lagi di akhirat. Mungkin termasuk juga di kubur. Rahmat Allah kepada kita, khusus kepada kita ni, kepada orang beriman saleh, itu rahmat Allah. Dan Nabi itu sendiri Nabi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utuskan kau kecuali untuk rahmat satu alam. Rahmatan lil alamin. Itulah Nabi, itulah Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Dari kematian ini akan
akan didahului dengan sakarat. Sakarat itu amat pedih dan sakit. Dan Nabi minta kepada kita, ampunlah, mohonlah kamu kepada Allah. Sakarat maut itu adalah dahsyat dan pedih. Mohon. Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah. Ini Nabi minta sakarat. Satu-satunya Nabi minta dipermudahkan sakarat. Allah terima. Tetapi Nabi ini menerima sakarat yang sebenar. Yang sebenar, iaitu sakit dan pedih. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ditekan dengan sakarat yang sebenar-benarnya, iaitu sakit dan pedih. Tetapi kepada kita, Nabi kata, mohon rahmat, mohon rahmat, supaya hati kamu itu tidaklah ditekan sakarat yang amat dahsyat. Betul lah. Al-Quran pun ada sebut, kalaulah orang beriman dalam masalah ini, mereka yang mencabut nyawa itu datang dengan keadaan baik. Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum. Apabila tiba masa kita, mereka itu datang kepada kita, beri salam terlebih dahulu, dan dia menyampaikan khabar gembira. Dan ketika itu dia akan cabut nyawa kita perlahan-lahan, bukan disentak sekaligus. Yang disentak sekaligus itu nyawa orang kafir yang tegar. Jadi nyawa itu keluar, diseru, wahai roh yang baik pada jasad yang baik. Diseru, roh pun keluar perlahan-lahan. Keluar perlahan-lahan. Itu insya-Allah kepada kita semua. Mohonlah rahmat ketika sakarat. Dan kita pun baca doa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Kita minta kepada Allah. Ada hadis Nabi tu, minta kepada Allah supaya hawin tu supaya dipermudahkan, maknanya diringankan. Janganlah sakit ketika malaikat itu cabut nyawa. Memang betul lah, malaikat datang baik kepada orang yang baik kepada Allah. Itu ya senang. Kita baik kepada Allah, malaikat pun baik kepada kita, dan datang dengan semulianya. Kalaulah kita buruk kepada Allah, dia pun datang dengan buruk, dengan pakaian pun buruk, bau pun buruk, semuanya dengan buruk. Dan yang itu disentap sekaligus, dipegang, ditarik sekaligus, dan meraung kesakitan terdengar oleh semua binatang kecuali manusia yang tak dengar suara kesakitan ketika sakarat. Itulah dapat ini diingatkan, kematian diberi dengan sakarat. Ketika itu anggota-anggota, dan satu hadis yang lain mengatakan ucap selamat tinggal sehinggalah bertemu kembali lagi di tempat yang dijanjikan. InsyaAllah terakhir tempat kita ialah syurga, insya-Allah. Kita lihat di sini Allah Ta'ala menggambarkan kerasnya kematian dalam 4 ayat. Dalam 4 ayat kerasnya sakaratil maut, sakit dan pedih. Pertama dalam surah Qaf ayat ke-19, waja'at sakaratul maut bil haqq, waja'at sakaratul maut bil haqq, datanglah kepada kamu dengan sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Itu sakit dan pedih. InsyaAllah seperti diterangkan tadi, diingatkan tadi, mohonlah dipermudahkan sakarat. Allah terima. Sebab Nabi Ibrahim pun Allah terima. Kalau kita berdoa kepada Allah, dan doa itu disebut sendiri oleh Nabi. Nabi sebut sendiri oleh Nabi. Sebab Nabi tak boleh dengar umatnya sakit. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi ni kalau boleh kita ketika sakarat, ketika dalam kubur, Nabi ini minta biarlah kita semua ini baik senang menghadapi perkara itu. Sebab itu Nabi ini tak boleh duduk senang ingatkan kita. Laqad ja'akum rasulun laqad ja'akum rasulun min anfusikum, maknanya Nabi ini daripada kalangan kamu, dia terasa berat dirinya dengan apa yang kamu tanggung. Dengan apa yang kamu tanggung, dia susah apa yang kita tanggung. Boleh lepas ke tak boleh lepas, boleh lepas ke tak boleh lepas. Dan Nabi ini mengajar kita ke semua sekali bagaimana nak hidup baik dengan Allah. Carilah keredaan Allah, hidup begini. Kerana hidup ini tanpa keredaan Allah jadi maghdub. Yang itu kita baca dalam Al-Fatihah, ghairil maghdub, kita bukan dimurkai. Kerana apa? Kita di atas siratal mustaqim bersama Nabi. Kerana kita mencari keredaan Allah.
kita minta jalan keredaan. Insya-Allah kalaulah Allah reda, nyawa itu akan dicabut perlahan-lahan. Hawin alaina fi sakratil maut. Jadi ayat pertama tadi, waja'at sakratul maut bil haqq, datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Dan tekanan pertama itu amat dahsyat. Ayat yang kedua, walau tara izzalimuna fi ghamaratil maut. Jadi dalam Quran ada disebut sakratul maut dan juga disebut ghamaratil maut. Seperti ayat yang kedua saya baca, walau tara izzalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydiyahum. Apabila datangnya, kalau alangkah dahsyatnya, walau tara izzalim, alangkah dahsyatnya kalau kamu melihat orang-orang kafir ketika ghamarat, ketika sakarat, dahsyatnya ketika mereka menghadapi sakratil maut, kerana tidak ada keredaan Allah. Tidak ada keredaan Allah. Kerana dah kafir ini syaitan iblis. Kalau kafir, engkar sana, engkar sini, ajak ke sini, dia kata tak betul. Yang kita pula tak betul. Yang betul yang mana? Yang betulnya dia yang betul. Biasalah antara kita dengan agama, ada pendapat masing-masing, tetapi ulama kita tak pernah kalah. Kalaulah hajat pendapatan di mana-mana dunia, hujah-hujah ulama kita tak pernah kalah. Nak hujah apa? Nak hujah apa kecacatan Islam? Di mana kecacatan Islam? Kenapa ini? Tak pernah kalah. Kerana kita berpandukan wahyu Allah. Kita hidup ini berpandukan iaitu kitab Allah SWT. Dan ayat yang ketiga, ayat kedua tadi, alangkah dahsyatnya kamu lihat malaikat maut kepada orang-orang zalim. Malaikat tanpa mukanya dahulu. Wal malaikatu basitu aydiyahum, malaikat tanpa mukanya, pukul belakangnya dan dimarah. Inilah kamu sombong dengan ayat-ayat Allah dahulu. Lalu nyawa itu disentak sekaligus. Sentak. Kalaulah meja ni katakan adalah terlekat paku yang besar. Kalau ditarik 10 orang untuk cabut paku yang melekat di meja ini, satu meja ni runtuh. Satu meja ni akan roboh. Begitulah dengan sakarat. Apabila disentak saja itu, sakit ke seluruh tubuh badan dan merau-rau kesakitan. Yang dengarnya hanyalah binatang sahaja. Jin dan manusia tak dengar. Itulah gamarat yang sebenarnya, iaitu sakit dan pedih. Dan insya-Allah ada rahmat untuk kita. Nabi kita nabi rahmat, dan ada rahmat untuk kita. Kalaulah rahmatnya ialah rahmat daripada Allah, iaitu yang kita minta permudahkan ketika sakarat, Allah perkenan. Kalau dah lihat malaikat maut itu datang dengan baik, datang dengan pakaian putih berserban, datang dengan baik, itu rahmat itu rahmat. Di antara sebut ayat tadi, itu antara rahmat yang Allah kurniakan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Ayat yang ketiga, alangkah dahsyatnya kamu melihat waktu orang zalim berada dalam ayat yang keempat, falaula iza balagatil hukum wa antum hina izin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Maksudnya, maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, maknanya nyawa dah sampai di kerongkongan, falaula iza balagatil hukum wa antum hina izin tanzurun. Apabila nyawa itu dahsyatnya berada di kerongkongan dan nak berpisah jasad daripada nyawa, bermaknanya dahsyat ketika itu, keadaan itu dahsyat. Dan diingatkan, mati itu dah perkara musibah kepada kita. Mati itu adalah musibah kepada kita. Apa musibah? Adanya seperti tsunami, gempa bumi. Sebenarnya ada juga musibah akan berlaku diri kita, ialah kematian kita juga dikira satu musibah yang paling besar. Dan yang paling besar lagi ialah orang yang lupa kepada kehidupan yang sebenarnya, lupa kepada kuburnya dengan kelalaian. Itulah yang diingatkan tajuk pertama dahulu, itu yang paling besar. Kerana mengingat Allah, berada di atas landasan betul. Hidup ini ada landasan Allah, masuklah di atas landasan Allah itu.
dan landasan itu menuju ke syurga. Kalau ambil landasan lain sampai ke tempat lain, itulah kita minta ihdinas siratal mustaqim, iaitu jalan nabi-nabi. Dan ayat keempat pula, sekali-kali jangan seorang itu mendesak sampai di kerongkongan. Ini ayat surah Al-Qiyamah. Falaula iza balagatit taraqi. Maksudnya sekali-kali jangan, kalla iza balagatit taraqi, apabila nafas orang itu mendesak sampai ke kerongkongan. Itulah gambaran sakaratul maut yang pedih. Ketika nyawa di kerongkongan itu terasa amat pedih. Dan Nabi kita, bukan Nabi kita sahaja, dan semua Nabi-Nabi, semua Nabi-Nabi dikenakan sakaratul maut yang sebenar. Walaupun kita ada rahmat untuk kita, kenapa kepada Nabi tak ada rahmat ke kepada Nabi? Itu terserah kepada Allah. Nabi-Nabi semua menghadapi sakarat yang sebenar-benarnya, iaitu pedih dan sakit untuk Nabi-Nabi. Untuk kita, Nabi kata ada rahmat, mohonlah rahmat. Jadi kita selalu doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Jadi doa itu bermula dengan Allahumma inna nas'aluka salamata fid din, dan akhir itu Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Amin. Amin dengan penuh khusyuk, karena nanti sampai giliran kita nanti kita lihat dan kita mati tersenyum. Kenapa tersenyum? Sebab cantiknya malaikat maut itu datang dan dia beri khabar gembira. Kita pun, nyawa kita pun keluar daripada jasad ketika menerima khabar gembira daripada malaikat maut. Malaikat maut dia sampaikan khabar gembira, kemudian barulah dia akan cabut nyawa. Ini rahmat kepada kita, rahmat kepada orang yang beriman dan orang beramal soleh. Itu rahmat yang besar ketika itu kepada kita, yang mana ketika itu semua manusia dalam keadaan yang huru-hara ketika sakarat dan sakit. Diriwayatkan oleh Bukhari daripada Aisyah bahawa Rasulullah ketika sakarat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakarat, Nabi ada satu bekas minuman berjana yang dibuat daripada kulit. Baginda masukkan tangannya dalam air lalu mengucapkan lalu mengusapkan ke wajahnya. Saya bersabda, tidak ada Tuhan seperti Allah, la ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu dengan tekanan sakaratul maut. Jadi Nabi ketika ditekan sakaratul maut, Nabi celup air dan bekas air, Nabi usap mukanya, dan ketika itu Nabi bersabda, dahsyatnya sakaratul maut, dahsyatnya sekatan la ilaha illallah, Nabi sebut. Kemudian kematian itu didahului dengan tekanan sakaratul maut, dan Nabi mengangkat tangan kedua tangannya. Saya bersabda, ila rafiqil a'la, bertemu Allah Maha Tinggi, sampai ia wafat tangan pun jatuh terkulai. Itu saat, dan Nabi ini wafat di atas riba Siti Aisyah. Dalam buku ini ada disebut sedemikian. Dan Aisyah seorang saja yang melihat ketika Nabi sakarat. Siti Aisyah ketika itu, Siti Aisyah dan Nabi yang lain itu ada mungkin di luar rumah, wallahu alam. Tapi ketika yang ada ketika itu Siti Aisyah lihat sendiri bagaimana sakarat Nabi. Nabi celup air dalam bekas, lap muka kerana panas, tekanan yang panas. Dan Nabi pun sebut, la ilaha illallah, sesungguhnya mati ini dengan tekanan yang sangat berat. Dan Nabi menghadapi tekanan yang sebenar-benarnya, sakit dan pedih, tetapi bukan azab. Sakit dan pedih semestinya diazab. Allah tidak azab Nabi, tapi itulah yang sebenarnya hakikat sakarat. Dan Nabi angkat tangan ila rafiqil a'la, bertemu kepada Allah Maha Tinggi, tangan pun jatuh, tangan pun terkulai, Nabi pun wafat. Dan kita sentiasa doakan Nabi, sentiasa Nabi kita. Selepas azan kita akan doakan ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamahu nanzi wa anta subhanaka la innaka la tukhliful mi'ad. Maknanya, kurniakanlah kepada Nabi ini tempat yang tertinggi dan terpuji. Tempat Nabi itu namanya wasilah. Sebab itu kita sebut wasilah, ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Wasilah itu tempat tertinggi bagi Nabi, tertinggi di syurga. Wasilah, sebab Nabi penghulu syurga, dia ada tempatnya yang kita doa tu lah. Jadi kalaulah dengan azan, doalah dengan khusyuk.
Kerana kita doa kepada Nabi kita. Berapa kali kita doa kepada Nabi kita? 5 kali kalau dengan azan. Kalau Jumaat tambah lagi 2 azan. Doa betul-betul, doa dengan penuh khusyuk, kerana kita doa kepada Nabi kita. Dan itulah ketika Nabi sakarat, Nabi ditekan dengan sebenarnya, dan Aisyah lihat sendiri. Dan satu riwayat Tirmizi pula, Aisyah berkata, aku tidak iri hati pada seorang yang mengalami kematian dengan mudah setelah aku melihat dahsyatnya kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Aisyah lihat sendiri bagaimana Nabi sakarat, dan katanya amat dahsyat dan pedih dan sakit, Aisyah kata apa? Dia kata, kalaulah yang lain mati mudah, aku tak heranlah. Aku dah lihat sendiri bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakarat yang sebenar-benarnya. Maknanya kita lihat ada orang mati mudah, ada mati, yalah, ada mati tengah tidur, mati mudah. Itu adalah kehendak Allah SWT. Jadi Aisyah kata apa? Tak heran pula orang mati mudah, sebab yang sebenarnya inilah yang sebenarnya, iaitu ketika Nabi sakarat. Itulah sakarat yang sebenar. Sakarat sebenar ialah sakit dan pedih, kerana itu adalah ujian kita terakhir. Ujian kita terakhir sebelum kita menemui Allah, sebelum kita masuk hidup ke alam barzakh. Satu hadis lainnya mengatakan daripada Bukhari, Aisyah berkata, Rasulullah wafat di atas pelukan aku. Maknanya riba, di atas riba, maknanya Nabi wafat di atas ketika dalam riba Siti Aisyah. Ada dalam hadis Sahih Bukhari. Itulah sakarat. Dan sakarat ini dia akan ikut bawaan kita, bawaan hidup kita. Apa bawaan hidup kita? Kita orang beriman dan beriman ini, kita ada amal yang kita bawa. Bawaan kita ini berpandukan Quran dan hadis. Jadi bawaan kita ini sampai di akhirnya, bawaan itu menjadi kepada malikul maut. Bawaan kita selama kita hidup ini, bawaan dengan baik dan betul yang diberi oleh Allah. Dengan itulah kita akan menjauh di akhirat nanti. Kita menjaga muka dan nakir nanti. Sebenarnya yang menjauh itu ialah amalan kita, bukan kita. Kalaulah kita menjauh, orang kafir boleh jawab, mulut bercakap aja. Tetapi kalaulah orang kafir boleh menjawab tanpa amalan, maknanya orang kata itu keadaan Allah SWT. Yang boleh menjawab dalam kubur itu orang beriman dan beramal soleh. Kerana menjawab itu ialah keimanan dan amal soleh. Allah ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka, siapa Tuhan kamu? Tapi dia semua berhala dahulu. Mana mungkin dia boleh jawab Allah? Tak mungkin, mustahil. Sebab dia mati pun tak sempat masuk agama Islam, mati dengan agama yang dianuti. Apabila ditanya siapa Nabi kamu, adakah dia boleh jawab? Dia tak pernah pun selawat ke atas Nabi, tak pernah pun ikut sunnah Nabi. Hidupnya hidupnya kadang-kadang sama dengan sunnah Nabi. Ialah manusia cinta kebaikan, tetapi walaupun baik, betul pada sunnah Nabi hidupnya, tetapi kamu bukan Islam, tetap dikira bukan Islam. Kita pula kita Islam, dan Islam itu beramal dengan jawarih, beramal dengan anggota. Beramal anggota itu untuk kuatkan lagi keimanan. Iman itu akan teguh dengan perbuatan amanah soleh. Sebab itulah yang Quran akan berpisah. Ya ayyuhallazina amanu wa amil. Apabila disebut wa amil solihat, apabila beriman, ya ayyuhallazina amanu, apabila disebut beriman, lalu dikembangkan juga dengan amalan soleh. Tak boleh berpisah iman dan amalan soleh. Kerana kalau setakat iman saja tak beramal, jadi Islam yang dia pegang itu tidak kukuh. Kalau tak disokong oleh amalan soleh, dia setakat berdiri dan tidak kukuh. Sebab yang diperkirakan dua-dua, yang diperkirakan iman dan amalan soleh. Jadi itu jadi sakarat ini ikut bawaan kita. Mati kita ikut bawaan kita, dan kubur pun ikut bawaan kita. Kalaulah kita bawa dengan keredaan Allah, maknanya sakarat nanti berada dalam rahmat Allah. Sebab kita berusaha menjadi orang yang baik kepada Allah, orang yang baik kepada Nabi sepanjang hidup kita. Kita berusaha supaya kita ini selamat daripada neraka. Allah pun sebut, ya ayyuhallazina amanu anfusikum wa ahlikum nara.
jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka. Itu yang Allah sebut. Jadi sakarat ini dia akan mengikut bawaan kita nanti. Sebab itulah diingatkan, beringat-ingatlah hidup ini biarlah betul pada sunnah Nabi, biarlah betul kepada Al-Quran. Jaga diri daripada kesalahan. Jagalah diri daripada kesalahan. Sebab apabila sakarat nanti terbawa banyak yang ikut kita, inilah amalan soleh juga. Apabila kita masuk kubur, amalan soleh kekal dalam bersama kita. Tunggu nak akan ditimbang. Dia bersama kita, tunggu dalam kubur nanti. Kita masuk kubur, amalan soleh pun masuk kubur. Kemudian di akhirat tunggu lagi. Bila kita berpisah dengan amal soleh kita, apabila terima kitab sebelah kanan. Apabila terima kitab sebelah kanan, maknanya itulah kamu dan amalan kamu. Kalaulah fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yad'u fawahu sabuhu yasira fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Berarti pahala kita apabila dah selesai, memang pahala kita lebih berat daripada yang salah. Jadi pahala itu dikira bawaan kita, dan kita pun akhir sekali kita lintas yang sirat masuk syurga yang disediakan. Jadi ketika masuk di syurga itu, kita dah ditimbang amalan soleh kita. Itulah amalan soleh kita. Begitulah ketika sakarat. Ketika sakarat, orang beriman dan orang soleh ada rahmat. Kalau yang tak ada orang beriman tapi tidak ada amalan soleh, dia akan menghadapi sakarat yang pedih. Yang pedih. Kerana ketika itu apabila dah datang, kalaulah sempat taubat, insya-Allah selamat. Insya-Allah lah. Kalaulah bagaimana orang kita ada juga ketika dia mati, dia sedang menggemari perkara-perkara dosa besar. Itu bagaimana dia nak hadapi malikul maut. Sebab malikul maut ini datang baik kepada orang yang baik kepada Allah. Kalaulah orang itu tak baik kepada Allah, walaupun dia Islam, tapi dia tak baik kepada Allah, maksudnya dia tidak tunaikan hak Allah yang perintah kepadanya. Bahkan dia ikut selera nafsu saja. Itu bagaimana nanti ketika sakarat. Sebab sakarat itu bawaan kita sebenarnya. Itulah diingatkan kepada kita supaya kita berhati-hati dengan dunia sekarang ini. Dunia penuh dengan maksiat. Dunia sekarang ini penuh maksiat. Ada handphone, adalah maksiat. Tak kira lah handphone itu di tangan sesiapa pun. Ada handphone, adalah maksiat. Terserah tengok ataupun tak tengok. Itu keadaan dunia sekarang ini. Jadi jagalah daripada kesalahan. Kerana sakarat itu mengikut bawaan kita. InsyaAllah kita semua diberi rahmat oleh Allah seperti mana yang kita doa, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Satu riwayat daripada Abu Bakar bin Asyaibah musnadnya daripada Jabir bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahabat-sahabat ini selalu juga meminta Nabi bercerita tentang kisah-kisah ajaib Bani Israel. Jadi Bani Israel ini banyak kisah-kisah ajaib. Kalau selalu dengar buku kitab Riyadhus Salihin, Riyadhus Salihin itu banyak kisah-kisah ajaib yang berlaku pada Bani Israel. Antaranya dari Al-Quran, wa iz qala Musa liqaumihi wa iz qulna Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hadam Nabi Musa berfirman, Allah berfirman ketika Nabi Musa minta disembelih lembu untuk menghidupkan orang mati. Itu di antara kisah ajaib pada Bani Israel. Orang mati lalu dimaklumkan ke Nabi Musa. Nabi Musa kata Allah perintah sembelihkan seekor lembu. Tanya sana tanya sini, Allah perintahkan kamu sembelih seekor lembu kuning. Carilah sampai dapat. Dapat. Hampir-hampir tak dapat kerana banyak soalan. Lembu, padahal kalau mereka sembelih je lembu-lembu mana yang ada depan mata, selesai.
Tapi banyak soalan. Lembu tu bagaimana, warna apa, duduk di mana, tanya. Maknanya Allah jawab satu, qala innahu yaqulu inna baqaratun safra. Kemudian disembelih lembu itu, lalu Nabi Musa ambil sebahagian, lalu disentuhkan kepada jenazah hidup, jenazah mati itu hidup, dan beritahu siapa yang bunuhnya. Itu di antara kisah-kisah banyak saya itu terdapat dalam Al-Quran, dan ada sahih banyak lagi kisah-kisah seperti itu. Dan termasuk kisah yang di sini saya ringkaskan, 2 orang Bani Israel datang ke kawasan perkuburan. Dia berkata kepada mereka, bercakap, apa kata kita solat 2 rakaat, kita minta Allah bangkitkan, temukan kita salah seorang penghuni kubur ini. Lalu mereka lakukan, mereka solat 2 rakaat dan minta nak bertemu dengan salah seorang ahli kubur. Datanglah seorang ahli kubur, kamu mau apa daripada aku? Aku ni dah mati 100 tahun, tapi sampai sekarang aku masih merasa sakaratul maut. Aku dah mati 100 tahun, sampai sekarang aku masih merasa pedihnya sakaratul maut. Kamu doakan kepada Allah supaya Allah buang ataupun buang pedihnya sakaratul maut kepada yang aku hadapi. Itu kisah Bani Israel dahulu. Dia dah mati 100 tahun, tapi masih merasa dahsyatnya sakaratul maut, masih merasa keadaan itu. Itu Bani Israel, bukan kita. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutuskan Nabi ini untuk memberi rahmat kepada kita semua. Jadi sakarat itu kita akan menepi dengan semudah dan semudah dan ringan. Insya-Allah. Itu kurniaan Allah kepada kita. Itu kisah ini dibuatkan oleh Abu Hadiyah daripada Ibrahim bin Hadiyah daripada Nabi Malik, bahawa Nabi bersabda, sesungguhnya seorang hamba pasti akan mengalami bencana maut dan tekanan sakaratul maut, sendi-sendi kemudiannya mengucap selamat berpisah dan sampai bertemu lagi menuju hari kiamat. Inilah maksud tajuk ini ya. Berpisah sendi dan saling mengucapkan selamat tinggal dan kita jumpa lagi pada hari kiamat. Jadi sendi-sendi pun ucap salam kepada kita. Jadi dia tunggu kita. Apabila kita mati nanti, yang tak hancur ialah tulang sulbi. Daripada sulbi itulah kita dicantum tulang-tulang dan kita bangkit dari kubur masing-masing. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sendi-sendi ketika sakaratul maut, dia pun mengucapkan selamat berpisah sampai bertemu menuju hari kiamat. Itulah maksud dari tajuk ini ya, yang disebut di sini. Masing-masing anggota mengucapkan selamat berpisah. Disebut daripada Muhasibi ya, dan kitabnya Ar-Riayat. Sesungguhnya Nabi Ibrahim Khalilullah bertanya kepada Allah Ta'ala, bertanya kepada Nabi Ibrahim. Jadi Allah kata, ya Khalilullah, wahai kekasihku, bagaimana kamu rasakan kematian sakarat? Nabi Ibrahim menjawab, seperti besi yang panas, sangat panas, yang ditarik daripada kapas yang basah, dan ketika itulah sakaratul maut. Maknanya bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi sakaratul maut. Nabi Ibrahim jawab, aku rasa seperti besi panas dalam kain yang basah, lalu ditarik sekaligus, menggelupuh, bunyi suara gelupuh, dan di besi tadi ada urat-urat ataupun utas-utas yang melekat bersama di besi itu. Itulah sakarat. Sakarat yang amat pedih, ditarik dengan amat pedih. Itulah sakarat yang sebenarnya yang dihadapi oleh nabi-nabi. Nabi Musa ditanya, bagaimana kamu hadapi sakarat? Aku rasa seperti burung yang dipanggang hidup-hidup. Burung yang dipanggang hidup, itulah sakarat aku hadapi. Ataupun kambing dilapah dan disiak kulitnya hidup-hidup. Kambing dilapah hidup-hidup, disiak kulit itu hidup-hidup. Itulah sakarat aku hadapi. Jadi itulah sakarat ini amat dahsyat, yang akan yang kalaulah datang dengan sebenarnya memang dahsyat.
Sebabnya sebenarnya sakratul maut itu adalah perkara yang musibah, satu bencana kepada seseorang manusia. Dan pada itu alhamdulillah, insya-Allah, dan pada itu Nabi ini membawa rahmat kepada kita apabila sakarat. Itulah Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum. Nabi ini susah payah kalau ingatkan kita. Boleh tak umat aku lepas, boleh tak umat aku lepas dalam kubur, boleh tak umat aku lepas di akhirat nanti, ketika nak terima kitab kanan. Itulah Nabi, ya. Nabi ini harisun alaikum. Nabi ini terlalu tamak haraba untuk beri kebaikan kepada kita. Jadi apa Nabi tak beri kepada kita untuk kita minta kepada Allah? Hawin fi sakratil maut. Nabi dah tunjuk semuanya kepada kita supaya kita umat Nabi ini yang terbaik, yang taat kepada Allah dengan sepenuhnya, dan di akhirat nanti kita dan Nabi kita masuk surga terlebih dahulu. Apabila Nabi masuk, kita ikut, sebab kita adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain, Nabi Isa mengatakan, wahai Hawariyun, berdoalah kamu kepada Allah agar Allah berkenan memberi kemudahan sakratul maut kepada kamu. Nabi Isa pesan kepada Hawari, maknanya pengikut Nabi Isa, mohon kamu kepada sakratul maut, mohon kepada Allah sakratul maut. Nabi kita pun sama juga, minta, mohonlah kamu mohonlah kemudahan ketika sakratul maut, kerana ketika itu amat dahsyat dan pedih. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Makul, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, pandangan mata malaikat maut lebih menyakitkan daripada 1000 kali tebasan pedang. Maknanya apabila seperti ayat tadi sebut, walau tara izzalimuna fi ghamaratil maut, alangkah dahsyatnya kamu melihat orang-orang kafir itu ketika gamarat. Apa kedahsyatannya lagi? Antara kedahsyatannya ialah dia lihat mereka itu datang, mata mereka itu lebih tajam daripada 1000 kali tebasan pedang. Itu mata mereka maut. Jadi orang kafir ni apabila dah melihat mereka maut, dah cukup azab bagi mereka apabila mereka maut. Itu belum lagi ditampar, dipukul, disentak terus sekali itu, belum lagi. Tengok mereka maut itu dah cukup azab. InsyaAllah kita pula tengok mereka maut, kita bahagia, tak pernah rasa dunia, tak pernah rasa bahagia sebahagia kita lihat malaikat maut. Lihat malaikat maut kita rasa bahagia. Maknanya tidak ada lagi rasa yang lebih bahagia daripada melihat malaikat maut dalam keadaan yang baik datang kepada kita. Orang kafir tengok malaikat maut cukup azab. Kita dengan rahmat Allah lihat malaikat maut, kita rasa tidak ada lagi saat bahagia yang ada semasa hidup. Inilah saat paling bahagia baginya. Tidak ada lagi saat bahagia ketika sakratul maut, apabila malaikat maut itu datang dengan baik. Bermaknanya kita ini baiklah dengan Allah. Kita baik dengan Allah, dia datang baik. Kalau kita buruk dengan Allah, wali'azubillah, bukan kita lah. Kalau dah yang buruk dengan Allah, dia datang dengan amat buruk. Lihat pun dah sakit, lihat pun dah cukup azab. Itulah sakratul maut yang datang kepada orang-orang setiap pasti akan dikunjungi oleh malaikat maut. Lah satu hadisnya, ini hadis yang tak kuat. Rasulullah ditanya dahsyatnya kematian. Lalu mereka menjawab, kematian paling ringan adalah seperti duri yang berada dalam kapas. Apakah mungkin untuk mengambil duri tersebut tanpa bersama kapas yang melekat padanya? Itulah sakratul maut. Apabila roh itu disentap, azan.
atani al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqam mahmudan allazi wa'ata subhanahu. Kita sambung sekejap. Jadi ulama kita mengatakan kematian itu lebih dahsyat daripada ditebas dengan pedang, atau digergaji dengan gergaji, atau digunting dengan gunting hidup-hidup. Lebih dahsyat daripada semua. Itulah sakarat. Nabi Allah Zakaria digergaji hidup-hidup. Nabi Allah Zakaria digergaji hidup-hidup. Ketika ada kisahnya, ketika digergaji itu dia mengeluh. Datanglah malaikat. Malaikat kata diam lebih baik untuk kamu. Jadi Nabi Zakaria pun diam sampailah dia digergaji hidup-hidup. Nabi Zakaria digergaji hidup-hidup, Nabi Zakaria, dan anaknya Nabi Yahya alaihissalam pun dipenggal kepala dan dipersembahkan kepada raja yang zalim. Ini Nabi pun ada hadapi yang sedemikian, digergaji dan juga dipenggal. Dan berapa ramai nabi-nabi dibunuh oleh Bani Israel, ramai, berpuluh-puluh. Yang kita tahu dua saja yang kita tahu, iaitu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam. Yang lain lagi dikatakan ramai, sebab Nabi banyak daripada kalangan mereka, tetapi mereka apabila Nabi bawa tidak ikut selera mereka akan bunuh Nabi. Itulah Bani Israel yang kata yang ada sekarang ni, yang selalu tembak orang Palestin. Orang Palestin selalu ditekan. Dia kisah apa kalau Nabi mereka boleh bunuh, sehinggalah dia dilaknat oleh Allah kerana bunuh Nabi. Dan Allah tapi masih lagi berangan-angan Nabi yang terakhir daripada kalangannya, masih lagi berangan-angan. Oleh kerana akhir-akhir sekali Allah ini maha adil, diutus Nabi, kamu bunuh semua, berapa ramai kamu bunuh Nabi. Dan ditanya perbahasan, habis itu kenapa kamu bunuh Nabi? Kalau dalam Al-Quran disebut kamu rasa kamu lebih tinggi, lebih baik, tapi kenapa kamu bunuh Nabi? Kenapa kamu bunuh Nabi? Situ saja banyak dari Al-Quran. Jadi sekarang kalau mereka bantai orang Palestin, tembak sesuka hati kanak-kanak, apa kisahnya bagi mereka? Ini orang bunuh Nabi, orang yang bunuh Nabi. Sampai masa kita akan benar nanti, insya-Allah. Jadi itulah sakarat yang kita hadapi. Dan sebagai kesimpulannya, jadi sakarat ini akan datang malakul maut ini akan datang kepada kita mengikut bawaan kita. Kalaulah kita orang yang baik kepada Allah, dia pun baik. Maknanya orang beriman dalam masalah ini tidak ada lagi sangat bahagia sepanjang hidupnya apabila lihat malakul maut. Bahagia itulah bahagia yang kata bahagia yang tak boleh dinilai, yang tak boleh kita nak bagaimana. Bagi orang kafir pula, tidak, selama ini dia bahagia rasa. Apabila lihat malakul maut, tidak ada perkara yang lebih dahsyat daripada perkara yang seluruh suatu hidup, iaitu apabila melihat malakul maut yang datang dengan keadaan yang kata berpakaian hitam, semua rongga berdengus buat api, dan di tangannya ada pemukul. Itulah malakul maut yang datang kepada orang-orang yang degil, tangkas kepala kepada ayat Al-Quran. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan pada ini. Kita akan sambung lagi, ini baru separuh, kita akan sambung lagi sebahagian pada masa-masa hadapan, insya-Allah. Yang baik itu hidayah Allah, yang buruk daripada saya. Kita tangguh sesi ini dan sebagai kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bed mana? Kalian ni.